Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid hari ini? Cikgu harap semuanya sihat, sejahtera. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini murid-murid? Kita nak belajar membina dan menulis perenggan. Bukan kita dah belajar ke cikgu? Betul, kita dah belajar sebelum ni. Tapi hari ni kita nak ulang lagi dengan tajuk yang berbeza, iaitu premis makanan pilihan kita. Objektif pembelajaran pada hari ini, murid dapat membina dan menulis 3 perenggan berdasarkan frasa dan gambar dengan betul. Jadi, mari kita buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 29. Okey, dalam buku teks kamu sekarang, boleh tengok ada petikan premis makanan pilihan anda. Okey, dalam skrin pula, tengok gambar yang cikgu tunjukkan. Cikgu dah tuliskan mana satu perenggan 1, mana satu perenggan 2, mana satu perenggan 3 dan seterusnya. Okey, kita baca dulu petikan yang diberi. Baca bermula dari tajuk, boleh ikut cikgu. Premis makanan pilihan anda. Cikgu Intan, Guru Pendidikan Kesihatan kelas 3A, telah memberikan tugasan kepada murid-muridnya. Mereka perlu mencari maklumat tentang pemilihan premis makanan yang bersih. Hanif telah mendapat maklumat yang berikut. Okey, kita tengok perenggan kedua. Pengusaha makanan di premis makanan perlu memakai pakaian yang sesuai dan bersih. Amalan ini akan memastikan makanan terhindar daripada bakteria. Pengusaha makanan perlu memakai apron, sarung tangan dan penutup kepala. Okey, tengok perenggan ketiga pula. Makanan yang telah dimasak perlu ditutup. Ini ayat yang lengkap. Kemudian bawahnya dibagi frasa. Frasa iaitu mengelakkan makanan dihinggapi lalat, dan frasa membawa penyakit, taun, cerit-berit. Untuk perenggan keempat pula, ada 2 frasa iaitu peralatan memasak, bersih, menjamin kualiti makanan. Okey, itu frasa yang diberi. Untuk perenggan kelima pula, dia tak bagi frasa ataupun ayat, dia cuma bagi gambar. Okey, gambar sahaja yang diberi. Okey, kita baca pula ruangan info yang ada di bawah tu. Nampak tak? Ada ditulis info. Kita baca ya. Premis ialah bangunan atau kawasan tempat mengurus perniagaan dan sebagainya. Pernah nampak tak premis? Biasa nampak kan? Ada kedai makan, ada kedai buku, ada kedai baju. Itu kita panggil premis sebenarnya. Bila ada orang meniaga dalam bangunan, itu kita panggil premis. Jadi dalam petikan ni, premis apa ni? Premis makanan. Dia tumpuk kepada premis makanan. Okey, kita tengok perenggan 1 dan perenggan 2 dah lengkap. Jadi perenggan 3, 4 dan 5 belum lengkap, betul tak? Jadi sekarang kita cuba lengkapkan bersama-sama. Tengok perenggan ketiga. Okey, kalau kita tengok balik perenggan ketiga, gambarnya tengok tunjuk tukang masak ataupun pengusaha makanan ni dia tengah tutup makanan yang dah dimasak. Jadi ayat ini beri makanan yang telah dimasak perlu ditutup. Kemudian bawahnya ada frasa mengelakkan makanan dihinggapi lalat. Frasa seterusnya membawa penyakit, taun, cerit-berit. Okey, macam mana kita nak buat ayat bagi membentuk perenggan yang lengkap? Okey, salin je ayat yang dah bagi awal-awal tu. Tengok contoh yang cikgu bagi ni. Makanan yang telah dimasak perlu ditutup. Okey, untuk frasa mengelakkan makanan dihinggapi lalat, kita bina ayat macam ni. Amalan ini bagi mengelakkan makanan dihinggapi lalat. Kenapa pula nak elak makanan tu dihinggapi lalat? Dia tulis kat bawah tu membawa penyakit, taun, cerit-berit. Jadi kita tahulah yang bawa penyakit tu ialah lalat. Apa penyakitnya? Taun, cerit-berit. Jadi kita cuba bina ayat macam ni. Lalat membawa penyakit berbahaya seperti taun, cerit-berit dan boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey.
Murid-murid nampak tak? Cikgu guna balik frasa yang diberi. Kena guna balik frasa tu. Frasa tu lah yang membantu kita untuk membina ayat dengan betul. Tengok frasa, tengok gambar. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Tengok frasa yang dibagi dengan tengok gambar. Kena ada kaitan dua-dua tu. Barulah kita boleh bina perenggan yang betul dan lengkap. Okey, itu perenggan ketiga. Seterusnya, perenggan keempat. Okey, gambar apa tu? Gambar ada pinggan, ada gelas, ada periuk, kuali, garpu, ada tisu. Okey. Frasa yang diberi, peralatan memasak bersih, menjamin kualiti makanan. Okey, cikgu tambah pula 2 lagi frasa untuk bantu kamu bina ayat dengan lebih mudah. Frasanya ialah dicuci dengan sempurna, sabun dan span bersih. Jadi apa ayat yang kita boleh bina berdasarkan frasa dan gambar ni? Okey, tengok contoh cikgu. Peralatan memasak dan menghidang perlu sentiasa bersih untuk menjamin kualiti makanan. Peralatan seperti periuk, kuali, pinggan dan gelas mesti dicuci dengan sempurna. Pengusaha makanan perlu menggunakan sabun dan span bersih untuk mencuci peralatan. Okey, kalau tadi perenggan ketiga dia cakap kena tutup makanan supaya lalat tak hurung. Bahaya tau kalau lalat hurung ni, boleh bawa penyakit, betul tak? Kemudian perenggan keempat, kita kena bersihkan alat-alat memasak dan juga menghidang. Kamu dah masak kan? Kenalah guna peralatan yang bersih. Kalau tak, entah rasa apa, entah boleh makan ke tak makanan yang dimasak tu kan. Kemudian lepas tu kena hidang dalam peralatan yang bersih juga, betul kan? Jadi macam mana nak pastikan peralatan ni bersih? Kena guna sabun dan span yang bersih. Takkan nak guna sabun basuh mandi, sabun mandi pula kan? Kena guna sabun pencuci pinggan. Span pun janganlah ambil sebarangan. Span lantai kamu ambil, takkan? Kita kena guna span memang khas untuk pinggan. Barulah segala peralatan memasak dan menghidang tu bersih. Yang ni penting, terutamanya kalau di premis makanan. Kenapa? Sebab premis makanan ni selalu masak dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu dia jual kat orang. Kalau dia guna peralatan kotor, kamu nak ke beli? Takkan? Kalau premis makanan tu guna peralatan yang kotor pun, kalau ada Kementerian Kesihatan datang periksa, boleh dikenakan hukuman sebab dia tak patuh dengan prosedur menyediakan makanan atau menjual makanan. Sama juga di mana-mana premis pun. Tak kisahlah premis tu KFC ke, kedai makan mewah ke, kedai makan mamak ke, semua kena patuh pada peraturan bila menghidangkan makanan. Kena jaga kebersihan. Okey, untuk perenggan kelima ataupun perenggan terakhir, dia beri gambar saja kan dalam buku teks. Okey, cikgu tambah pula. Cikgu tolong tambah frasa kemudahan asas, tong sampah, sinki, tandas. Yang ni boleh tengok dalam gambar. Keselesaan pelanggan, menarik minat lebih ramai pelanggan. Okey, untuk perenggan kelima, cikgu nak kamu pula cuba buat ayat bagi membentuk satu perenggan yang lengkap. Okey murid-murid, cuba ya. Tadi cikgu dah tunjuk contoh kan. Okey, murid-murid pula yang cuba sekarang. Okey. Jadi latihan kita pada hari ini, murid tulis perenggan yang lengkap dengan betul di dalam buku tulis panjang atau buku karangan kamu. Jadi semua sekali ada berapa perenggan? Ada 5 perenggan yang perlu ditulis dengan betul dan lengkap. Okey, perenggan pertama dan kedua kamu rujuk dalam buku teks. Perenggan 3 dan 4 rujuk contoh yang cikgu tunjukkan. Kemudian perenggan kelima kamu cuba buat sendiri. Okey ya murid-murid? Okey, sebelum tu mari kita ingat semula macam mana panduan menulis perenggan dengan betul. Okey. Yang pertama mesti ada tajuk. Okey, tajuk apa tadi kita? Tajuk kita ialah premis makanan pilihan kita. Okey. Kemudian perenggan pertama. Perenggan pertama bermula selepas tajuk dan jarak 1 jari. Ingat tak macam mana nak tulis perenggan? Kena letak jari kamu di tepi garis, kemudian baru tulis. Okey, buku kamu kan ada garis tepi kan?
Perenggan 1 mula je macam biasa. Untuk perenggan 2 sampai perenggan 5 ni yang ada kelainan sikit. Kamu kena letak jari dulu, biar dia ada jarak. Okey, untuk bagi kamu lebih jelas, kita tengok contoh karangan ni. Karangan yang cikgu ambil dari internet. Okey, nampak tak dia ada tajuk? Betul dah, ada tajuk. Kemudian perenggan pertama. Perenggan pertama dia tulis macam biasa. Ayat bermula dari tepi selepas tajuk. Maksudnya mula je lah lepas tepi garisan, lepas garisan tepi buku kamu tu kan. Buku kamu punya garisan tu terus mula. Tapi untuk perenggan kedua, ayat bermula dengan jarak 1 jari. Nampak tak ada jarak tu? Maksudnya perenggan 2 sampai perenggan 5 je yang ada jarak. Perenggan 1 macam biasa, tak payah jarak. Okey, murid-murid, kalau rasa jari telunjuk kamu kecil sangat, guna ibu jari. Biar jaraknya besar sikit. Okey, sama juga perenggan 3 pun. Okey, selesaikan menulis sehingga perenggan 5. Okey, murid-murid, tahniah dan terima kasih kerana berjaya menghadiri kelas cikgu hari ini. Okey, bagi tepukan untuk diri sendiri. Okey, cikgu harap kamu boleh cuba latihan menulis perenggan, membina dan menulis perenggan hari ini. Kita jumpa pada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.